sejahtera, saya Narendra Ramesh. Menurut teori FADES, udara merupakan komponen kehidupan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain seperti tumbuhan dan haiwan lain. Manakala, menurut teori Rafiah Sufyan, dalam karya Glossary of Meteorology, pencemaran udara merupakan sebagai perubahan yang berlaku kepada udara akibat kehadiran bahan asing yang berubah kualiti udara. Ia juga boleh memudaratkan kesihatan manusia dan hidupan lain serta boleh menjejaskan alam sekitar. Pencemaran udara menjadi isu serius di seluruh dunia. Ini merupakan masalah yang serius di negara-negara yang kurang berkembang. Secara umumnya, hampir seluruh populasi dunia, kira-kira 99%-nya terpaksa menghadapi udara yang mencemari dan melebihi tahap kualiti udara yang telah ditetapkan oleh WHO. Perkara ini agak membimbangkan. Di Malaysia, penilaian pencemaran udara dapat dilakukan melalui penggunaan indeks pencemaran udara. Jika meluaskan skop kajian, didapati bahawa pencemaran udara dihasilkan oleh pelbagai sumber seperti industri, kenderaan, pembakaran terbuka, jerebu dan unsur-unsur lain. Peningkatan pencemaran udara dan aktiviti manusia terhadap beberapa dekad terakhir telah menyumbang kepada peningkatan pelepasan bahan pencemar ke atmosfera, memberi kesan besar terhadap kualiti udara. Oleh itu, kajian ini telah dijalankan untuk menilai pandangan para mahasiswa UNIZA tentang pencemaran udara, mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada pencemaran udara, kesan pencemaran udara dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi pencemaran udara yang serius ini. Selamat sejahtera, saya 078309 Jagit Singh seterusnya akan membentangkan hasil kajian yang pertama, iaitu punca yang telah menyebabkan berlakunya pencemaran udara di Malaysia. Antara punca yang pertama ialah pembebasan asap berbahaya. Aktiviti perindustrian yang telah membebaskan asap ke persekitarannya merupakan salah satu punca kepada pencemaran udara di Malaysia. Berdasarkan kaji selidik yang telah dilakukan, kebanyakan mahasiswa UNIZA telah bersetuju dengan pernyataan ini. Contohnya, pembakaran bahan api di kilang akan membebaskan asap berbahaya seperti gas karbon monoksida, gas nitrogen dioksida dan debu-debu. Tambahan pula, terdapat ramai pemilik kilang yang bersikap tamak dan pentingkan diri enggan untuk memasang penapis udara di cerobong kilang. Hal ini telah memburukkan lagi keadaan pencemaran udara di Malaysia. Majoriti daripada mahasiswa UNIZA telah bersetuju dengan pernyataan ini. Pemilik-pemilik kilang diyakini berbuat demikian demi mengurangkan kos perbelanjaan mereka. Seterusnya, masyarakat yang bersikap tidak bertanggungjawab telah melakukan pembakaran sampah sarap secara terbuka untuk melepuskan sampah harian mereka. Keseluruhan iaitu 100% daripada mahasiswa UNIZA yang telah menjawab kaji selidik ini telah bersetuju dengan pernyataan ini. Menurut laporan akhbar harian Metro, ramai penduduk daripada 7 buah kampung di Klang telah terjejas dengan pencemaran asap akibat pembakaran sampah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab di tapak pelupusan sampah haram. Seterusnya, kita beralih kepada punca yang kedua, iaitu unsur di luar kawalan. Malaysia seringkali akan menghadapi masalah pencemaran udara seperti jerebu rentas sempadan. Kebanyakan mahasiswa UNIZA telah bersetuju bahawa pembakaran terbuka secara besar-besaran di negara jiran boleh menyebabkan pencemaran udara di Malaysia. Contohnya, Menteri Sumber Asli Nik Nazmi pernah menyatakan bahawa jerebu yang melanda pada bulan Oktober 2023 berpunca dari negara luar. Sekian daripada saya.
Antara kesan pencemaran udara di Malaysia adalah kesihatan masyarakat terancam. Pencemaran udara dapat menyebabkan masalah pernafasan seperti asma, bronkitis, dan pelbagai penyakit pernafasan kronik yang lain. Ini kerana partikel halus yang terdapat dalam udara yang tercemar boleh merosakkan saluran pernafasan dan menyebabkan aliran udara normal ke paru-paru mengalami gangguan. Selain itu, pencemaran udara juga membawa kepada penyakit saluran darah. Ini kerana partikel halus di dalam udara dapat meresap ke dalam sistem peredaran darah apabila dihirup oleh manusia. Ia membawa potensi risiko kesihatan kepada masyarakat. Yang kedua adalah kualiti hidup masyarakat menurun. Pencemaran udara menyumbang kepada penurunan kualiti hidup penduduk kerana pencemaran udara mengurangkan kemampuan penduduk untuk menikmati udara bersih dan persekitaran yang sihat. Ini kerana pencemaran udara boleh menghalang aktiviti riadah penduduk terutamanya aktiviti luar seperti berlari, berjalan kaki atau bersantai di taman. Kualiti udara yang buruk memberi kerisauan kepada penduduk kerana terdapat risiko kesihatan ketika melakukan aktiviti luar. Ketiga adalah ia menjejaskan ekonomi negara. Pencemaran udara boleh memberi kesan kepada ekonomi negara melalui sektor pertama iaitu sektor pertanian dan perikanan kerana ia mengancam sumber daya alam dan juga hasil tanaman. Ini kerana keadaan alam sekitar yang tercemar boleh memberi kesan kepada pelaburan dan pembangunan sektor pertanian dan perikanan. Pelabur dan pembangun mungkin kurang bersedia dan menarik diri untuk melabur dalam sektor yang terjejas oleh pencemaran udara. Situasi ini akan memudaratkan ekonomi negara kerana kurangnya pelaburan langsung asing ataupun lebih dikenali sebagai foreign direct investment. Selamat sejahtera. Nama saya Tivashini. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah mengurangkan pencemaran udara. Langkah pertama ialah kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bahagian Seksyen 661B menyebut peruntukan pengawal perhubungan dengan penggunaan kenderaan-kenderaan motor, pengeluaran asap, benda berminyak, air, steam, wap, boleh nampak wasap berbahaya, bunga api, bara mati, gas atau kersik. Contohnya, kerajaan akan mengenakan denda RM300 kepada sesiapa yang melepaskan gas lebih daripada 100 di bawah peraturan 1944 HSU. Kesannya, langkah ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualiti udara. Kedua ialah mungkin merangsang inovasi dalam industri untuk mengurangkan pencemaran udara dan rakyat mungkin lebih berhati-hati dalam aktiviti harian mereka untuk mengelakkan denda tersebut. Kesannya, kerajaan boleh meminimumkan pelepasan asap dalam udara. Akhirnya, pencemaran udara juga turut menurun. Langkah seterusnya ialah Fellow Kanan Institut Alam Sekitar dan Pembangunan iaitu Lestari, Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu UKM, Profesor Madya Dr. Ahmad Faris Mohamad berkata, MBSA melaksanakan program Hari Tanpa Kenderaan di Shah Alam pada Ahad minggu kedua setiap bulan telah dikeluarkan oleh Berita Astro Awani. Hal ini kerana program ini mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Dengan bilangan yang terlibat untuk program ini sangat ramai, katanya, bernama. Dengan mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor, program Hari Tanpa Kenderaan dapat membantu mengurangkan emisi gas buang yang berbahaya ke udara, menyumbang kepada peningkatan kualiti udara dan kesihatan manusia. Melalui penyelenggaraan program ini, masyarakat akan lebih peka terhadap impah kenderaan terhadap alam sekitar. Ini boleh merangsang amalan berkelanjutan dan pemilihan alternatif pengangkutan yang lebih mesra alam. Sekian, terima kasih.
Selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya ialah Divin Ganapati dan nombor metrik saya ialah 078262. Saya dari kumpulan 8 Moral dan Etika. So, tajuk kajian saya ialah kajian tentang pandangan mahasiswa atau mahasiswi terhadap pencemaran udara di Malaysia. Hari ini saya akan menerangkan tentang nilai dan sikap. Nilai pertama ialah nilai tanggungjawab. Setiap individu perlulah menerapkan nilai tanggungjawab dalam diri kepada semua pihak dan juga alam sekitar demi kesejahteraan hidup. Sikap tidak bertanggungjawab oleh individu yang melakukan aktiviti pembakaran terbuka dan pembebasan asap dari kilang tanpa memikirkan masalah yang akan timbul pada masa akan datang, iaitu pencemaran udara. Ketiga, pembakaran terbuka sisa sampah sarap akan membebaskan asap toksik dan debu yang mencemarkan alam sekitar. Nilai kedua ialah nilai hormat menghormati. Setiap individu perlulah mempunyai nilai saling menghormati bukan sahaja sesama manusia tetapi juga terhadap segala ciptaan Tuhan termasuklah alam sekitar. Masyarakat yang kurang nilai hormat kepada alam sekitar akan sewenang-wenangnya melakukan pelbagai aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Nilai ketiga ialah kasih sayang terhadap alam sekitar. Setiap individu perlu mempunyai kasih sayang terhadap alam sekitar sebab kasih sayang atau kemapanan alam sekitar yang kurang boleh menyebabkan mereka kurang sedar tentang kepentingan alam sekitar kepada manusia. Nilai dan sikap yang terakhir ialah nilai cinta akan negara. Setiap manusia perlu mempunyai nilai cinta akan negara sebab pencemaran udara mempunyai impak yang besar kepada negara kita. Seseorang yang mempunyai sikap atau nilai cinta akan negara yang tinggi tidak akan menyebabkan atau melakukan segala aktiviti yang akan mencemarkan alam sekitar negara kita maupun mencemarkan nama baik negara kita. Sekian, terima kasih. Konklusinya, isu pencemaran udara merupakan isu yang sering diberi perhatian dan merupakan tanggungjawab semua individu. Kajian ini telah melibatkan penilaian dan pendapat para mahasiswa UNIZA tentang isu pencemaran udara dari segi faktor pencemaran udara, kesan pencemaran udara dan langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran udara di Malaysia. Pertama, hasil kajian menunjukkan kesedaran mahasiswa terhadap pencemaran udara dan pemahaman mereka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan berlaku pencemaran udara di Malaysia. Faktor seperti pembebasan asap berbahaya dan unsur luar kawalan diakui sebagai punca yang menyumbang kepada pencemaran udara di Malaysia. Kajian ini juga mendapati bahawa para mahasiswa telah menyedari bahawa pencemaran udara mendorong kepada pelbagai kesan negatif seperti ancaman terhadap kesihatan masyarakat, penurunan kualiti kehidupan dan juga kesan-kesan ekonomi dan kesan-kesan dunia. Penyataan ini dikukuhkan oleh pengetahuan dari beberapa artikel dan jurnal yang telah kita dikaji. Selanjutnya, para mahasiswa UNIZA telah menyokong dua cadangan langkah untuk mengatasi pencemaran udara di Malaysia. Yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang dan juga kempen kesedaran yang dianggap sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu pencemaran udara dan merangsang penglibatan aktif dalam usaha pemulihan alam sekitar. Ini merupakan langkah-langkah yang utama dan perlu diakui. Akhirnya diharapkan bahawa isu pencemaran alam di Malaysia dapat diatasi dan menyumbang kepada alam sekitar lebih sihat untuk kehidupan makhluk ciptaan Tuhan.